kita tengok sunnah Nabi. Nabi ni sebelum datang bersalat di masjid, ada doa yang Nabi amalkan. Antaranya ialah doa berjalan nak menuju pergi ke masjid. Tuan-tuan start kereta, tuan-tuan start motor, jalan kaki. Doa ni ialah diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari. Abdullah bin Abbas kata, selepas daripada aku melihat Nabi ni bangkit daripada tidur lepas salat tahajud, Nabi salat tahajud, Nabi tidur sementara tunggu subuh. Nabi dengar saja azan Bilal, Nabi bangkit, Nabi salat, Nabi tak berwuduk, Nabi tidur ayam je pada waktu tu. Tidur lebih kurang. Nabi bangkit, Nabi salat di rumah Nabi. Salat itu ialah salat 2 rakaat sebelum fajar, iaitu sebelum ditunaikan salat subuh tu lah. Ada 2 riwayat. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas, habis Nabi salat tu Nabi berdoa. Doa dia berbunyi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura. Riwayat Abdullah bin Abbas sampai situ. Riwayat daripada sahabat lain, Nabi sambung lagi, waj'al fi nafsi nura, wa a'zim li nura, wa 'azzim li nura, waj'al li nura, waj'alni nura, Allahumma a'tini nura, waj'al 'asabi nura, waj'al lahmi nura, waj'al wa fi dami nura, wa fi sya'ri nura, wa fi bashari nura, Allahumma ij'al li nuran fi qabri, wa nuran fi 'idhami, wa zidni nura, wa zidni nura, wa zidni nura, wa habli nuran ala nur. Para ulama sebut ini ialah doa mohon cahaya. Ada satu hadis Nabi sebut, berikan berita gembira kepada orang yang berjalan dalam gelap pada waktu subuh nak pergi ke masjid dengan cahaya yang terang pada hari kiamat. Dengan sebab apa yang dia buat? Cara nak dapat cahaya tu ialah dengan doa ni. Tuan-tuan boleh bayang, saya beri sikit makna doa ni. Nabi bangkit daripada tidur ayam tu, lepas selesai salat sunat, Nabi baca doa ni. Ada sebahagian riwayat kata waktu berjalan tu Nabi baca. Dan saya rasa yang paling praktikal untuk kita lakukan, tuan-tuan keluar rumah nak pergi masjid, start kereta tu ataupun start motor tu, kena hafal lah sikit. Waktu tu kita baca. Selepas kita baca doa naik kenderaan lah. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya, lidahku cahaya, pendengaranku cahaya, penglihatan aku cahaya, di atas aku cahaya, di bawah aku cahaya, di kanan aku cahaya, di kiri aku cahaya, di hadapan aku cahaya, di belakang aku cahaya. Jadikanlah pada diriku cahaya. Agungkanlah cahaya tu. Agungkan sebenar-benarnya cahaya tu. Jadikanlah diriku bercahaya. Sampailah habis doa tu, Nabi minta wazidni nura, wazidni nura, wazidni nura. Tambahkan cahaya yang sempurna ini. Wahabli nuran ala nur. Dan berikanlah aku cahaya di atas cahaya. Tuan-tuan amal doa ni. Tuan-tuan akan terselamat daripada karut marut ustaz-ustaz yang berceramah di masjid. Benda ni penting. Sebab dalam doa ni kalau kita perasan, apa yang Nabi minta? Wa fi sam'i nura. Pada pendengaran aku cahaya. Maknanya waktu kita naik atas masjid, kita dengar kuliah, kita ambil, kita dengar semua, tapi jadikanlah dalam diri kita ni, biar Tuhan jadikan ada filter yang kita akan rasa curiga dan ragu pada apa yang dia sebut kalau tak betul. Kalau kita tak baca benda ni, itu yang jadi menerawang. Itu yang jadi sebahagian orang ni, saya sebut sikit, bukan masjid ni, tapi saya perasan ada dalam kuliah saja di setengah masjid, sebahagian orang yang duduk kat luar, dia intai muslimat di tepi, tua dah pun, penglihatannya tak ada cahaya, kelam, dah kelam, double kelam. Jangan buat perangai macam tu. Tak nak dengar kuliah, balik. Jangan duduk-duduk intai perempuan. Ini tua tak senonoh buat perangai macam ni. Ini tiada kesan doa datang masjid, apa perangai macam ni. Sebab saya tengok, bukan di masjid ni. Masjid ni ruang dia tak pergi ke sana. Adalah masjid lain, tuan-tuan tak payah carilah masjid mana, biar orang tu dengar je. Cuma saya tengok, kalau dia menghayati doa Nabi, saya kuliah, saya perhati orang buat apa.
Tapi saya bukanlah nak marah orang. Cuma saya tengok benda tu over bagi saya. Dia intai dekat celah-celah grill pintu masjid tu, intai perempuan. Yang muslimat kena jaga diri lah bab ni. Tak tahu dia intai apa, dia tengok apa daripada perempuan tu. Dia dah datang masjid. Masjid Nabi sebut sebaik-baik potongan di atas muka bumi ni ialah masjid. Tapi ada sebahagian orang mencemarkan dirinya, mencemarkan pemandangannya, mencemarkan penglihatannya dan juga segala apa daripada anggota badan dia. Sedangkan Nabi suruh kita minta, ya Allah jadikan hati aku cahaya, lidah aku cahaya. Sebab tu ada orang dia datang masjid, dia bercakap benda yang tak penting kerana lidahnya tidak diberi cahaya oleh Tuhan. Dia bercakap benda-benda yang tak sepatutnya dia bercakap. Dia mendengar benda-benda yang tak sepatutnya dia dengar. Dia melihat benda-benda yang tak sepatutnya dia lihat. Sebab itulah benteng yang kita kena ada sekarang ialah doa. Orang tanya, macam mana ni ustaz? Ada orang dia terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang pelik-pelik. Sebenarnya kalau kita ikut sunnah Nabi dan kita betul-betul menghayati, kita akan dapat benteng tu. Kita akan dapat benteng tu. Tuan-tuan kena amal doa ni supaya kita datang masjid dalam keadaan cahaya yang sempurna Tuhan beri pada kita. Masjid itu menjadi tempat memberikan cahaya yang paling terbaik dalam hidup. Bila mana kita hayati doa Nabi tu, doa yang mulia ni, Nabi kata jadikan hatiku bercahaya, lidah bercahaya, pendengaran bercahaya, penglihatan bercahaya. Supaya kita duduk masjid, kita dengar orang sembang, Tuhan selamatkan kita tak dengar apa yang dia sembang. Dengar benda yang bermanfaat. Termasuklah dengar daripada penceramah yang bermanfaat pun. Kita minta supaya Tuhan gerakkan hati kita. Sebab orang fikir macam-macam cara. Ada orang halang penceramah tu masuk. Ada orang itu, ada orang ini. Macam-macam orang guna. Tapi kita kena sedar, daya dan upaya yang sebenar daripada Allah Ta'ala. Ini benda yang kita kena akur. Boleh usaha. Okey, penceramah ni mengarut sangat, kita jangan panggil dia. Tapi dia ada live. Dia ada media sosial. Orang-orang yang datang ke masjid, dia balik rumah, dia buka telefon dia tengok balik ustaz tu. Ngarut lagi. Dia dengar lagi. Jadi kita tengok dan hayati doa ni. Saya harap benar-benar kita hayati doa ni supaya Tuhan memberi kita benteng. Supaya salat yang disebut oleh Nabi as-salatu nur, salat itu cahaya, betul-betul salat ni boleh blok kita daripada semua benda ni. Tak ada cara lain tuan-tuan. Buatlah apa saja, tarekat sesat, masuk dalam kemungkaran, ubatnya ialah kembali balik membaiki hubungannya dengan Tuhannya, dan hubungan yang paling mustahak untuk dibaiki ialah salatnya. Sebab tu kalau tengok orang yang terjerumus dengan ajaran-ajaran sesat, tarekat, biasanya penekanan salat ni tak ada. Dia hanya lebih fokus pada zikir semata-mata. Jadi benda tu penting. Tuan-tuan boleh cek tengok dalam Hisnul Muslim, doa ni ada. Cuma yang Hisnul Muslim ni dia panjang. Riwayat selain daripada Ibn Abbas, dia compile. Sebab tu dalam riwayat tu dia ada, jadikanlah urat aku ni cahaya, otot aku ni bercahaya, semua kulit aku ni bercahaya. Komplit doa tu Nabi minta. Tambahkan aku cahaya, jadikanlah dalam kubur aku cahaya, diri aku bercahaya, cahaya yang agung. Tuan-tuan boleh bayang, Nabi, kata Abdullah bin Abbas, Nabi tak tinggal doa ni. Nabi tak tinggal doa ni. Nabi tu dah sempurna. Tiada apa yang kurang pada diri dia. Kalau dia tak minta pun, Tuhan akan selamatkan dia. Tapi dia nak contohkan kepada umat dia. Dan dia risaukan umat dia di akhir zaman. Sebab tu ada riwayat, ada hadis ketika mana Jibril beritahu pada Nabi tentang keadaan umatnya di akhir zaman. Antara benda yang mengejutkan Nabi, Jibril kata, umat kamu di akhir zaman akan banyak mencuaikan salat. Sehingga Nabi tanya 2 ke 3 kali, tudayyi ummatis salah. Umat aku ni akan cuai kepada salat ni. Umat aku ni akan cuai. Ya, umat ni akan cuai. Sebab memang itu ialah benda yang akan berlaku. Caranya, jangan kita menggolongkan diri kita dalam golongan yang cuai itu. Jadilah kita golongan yang betul-betul mengagungkan salat ni. Termasuklah segala benda yang kita perlu tengok dalam sunnah Nabi ni. Apa Nabi buat sebelum Nabi pergi salat? Jangan pergi salat semata-mata. Tengok, supaya kita nak rasa salat yang dilaksanakan oleh Nabi, dilaksanakan oleh sahabat tu betul-betul menyerap dan meresap dalam hidup kita, sehingga menjadi benteng yang paling ampuh untuk tak kena ajaran mengarut,
tak kena gosip-gosip yang tak sepatutnya kita dengar, tak tengok mata kita benda-benda yang tak sepatutnya kita tengok, walaupun di tempat yang mulia, iaitu di masjid.